Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia faham di dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita juga dikurniakan akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang ketiga anjuran Masjid Ibn Abbas, Taman Ibu Kota, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi bab yang ke-11. Tajuk bab yang ke-11 ini kubur. Yang dimaksudkan oleh Ustaz Mahathir di sini adalah beliau akan menerangkan dalam bab yang ke-11 ini amalan-amalan yang ada kaitan dengan kubur, ataupun amalan-amalan yang dilakukan di kuburan. Kerana terutamanya kebelakangan ini, mungkin sebahagian daripada kita pernah menerima mesej atau WhatsApp yang mengatakan beza antara amalan-amalan orang Melayu di kubur dengan amalan-amalan sunnah. Jadi sunnahnya begini, tapi kita orang Melayu buat lain, kata dia. Jadi bila kita lihat di sini, rupanya kita jumpa bahawa banyak daripada amalan-amalan yang dikatakan amalan orang Melayu ini sebenarnya ambilan daripada pada pandangan ulama yang mengambil daripada dalil-dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kitab kita sampai ke muka surat 239 ya, 239. Dalam kuliah yang lalu kita telah selesai menerangkan tentang amalan menabur bunga di atas kuburan, yang mana ini diistimbat oleh para alim ulama, digali hukumnya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan pelepah tamar yang baginda bahagi dua di atas kuburan dua orang, yang baginda SAW mengatakan bahawa dua orang itu sedang diazab di dalam kubur. Lalu apabila Nabi SAW meletakkan pelepah tamar yang dibelah dua tadi, Nabi SAW mengatakan moga-moga diringankan azab kedua-dua orang ini selagi mana pelepah tamar itu belum kering. Jadi di situlah para ulama mengkaji
kenapa Nabi SAW menyebut selagi mana pelepah tamar itu belum kering, dan dicantumkan dengan kefahaman daripada ayat suci Al-Quran bahawa setiap benda yang hidup itu ada tasbihnya masing-masing. Walaupun kita tidak faham kucing itu macam mana tasbih dia, ya, tumbuh-tumbuhan macam mana tasbih, kita tak faham, kita tak dengar pun, ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan bertasbih, tetapi ada tasbihnya. Lalu disitulah dikaitkan bahawa pelepah tamar yang belum kering tadi, tasbihnya itu meringankan azab orang di dalam kubur tadi. Maka dikiaskan, kias ini salah satu sumber hukum dengan bunga-bungaan tadi. Sebab bungaan tadi, bunga yang segar tadi, ia masih hidup. Jadi ada tasbih yang boleh memberi satu keringanan kepada kesempitan yang dialami oleh orang yang dikuburkan itu. Jadi hari ini kita akan lihat kepada isu yang kedua, iaitu amalan menjirus air di kuburan. Apakah hukum menjirus air di kubur setelah pengkebumian? Ini biasa kita lihat dalam masyarakat kita. Bahkan kadang-kadang dalam gambar, dalam surat khabar, ya, bila ada orang-orang yang terkemuka, orang terkenal meninggal dunia, lalu ditunjuk gambar tu orang sedang jirus air di kuburan dia. Jadi apakah ada dalil tentang menjirus air di kubur setelah pengkebumian? Sebab ada orang kata tu tak ada dalil, ya. Itu bid'ah, jangan buat. Tak payah, ya, jirus-jirus air ni bid'ah. Baik. Jawapan. Dalil yang dijadikan sandaran tentang amalan menjirus air di kuburan ini adalah hadis Nabi SAW, iaitu Nabi SAW melakukan sedemikian pada kubur anak kanda baginda, iaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, iaitu anak Nabi, ya, bukannya Nabi Ibrahim, ya. Anak kanda Nabi SAW yang meninggal dunia ketika masih kecil. Bila Nabi SAW kebumikan jenazahnya, baginda SAW menjirus air di atas kuburan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga dilakukan oleh baginda pada kuburan Sa'ad, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, yang meninggal dunia pada tahun 5 Hijriah. Sebagaimana diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Ibn Majah. Nabi SAW juga telah memerintahkan, ada kalanya Nabi SAW sendiri jirus air. Di kuburan anak kanda baginda, Nabi yang jirus air. Di kuburan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, Nabi yang jirus air. Ada juga berlaku Nabi SAW tidak jirus air, tapi Nabi SAW minta orang lain jiruskan air itu. Misalnya berlaku pada kuburan Sayyidina Uthman bin Mas'un, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Jadi ini dalil kita itu ittiba'us sunnah, ikut cara Nabi. Oleh kerana Nabi SAW ada menjirus air di kuburan, Nabi SAW ada menyuruh orang menjirus air di kuburan, maka kita melakukannya. Syekh Abu Bakar Syata' Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, yang mutaakhirin, yang datang agak terkemudian, beliau menerangkan dalam kitab I'anatut Talibin, yang maksudnya, dan disunatkan menyiram, yakni menjirus kubur dengan air. Apa hikmahnya? Agar debu-debu tanah tidak ditiup angin. Jadi ada orang, dia akan jadi jumut terikat dengan itu saja. Jadi dia kata, tak payah jirus air. Ya betul Nabi jirus, kata dia. Tapi Nabi jirus tu supaya debu tidak berterbangan. Kita tak payahlah jirus, sebab tempat kita ni bukannya berdebu. Kita kan lembap, ya, sebab hujan, mana ada debu. Jadi memang salah satu daripada hikmah kita menjirus air itu, supaya kalau tanah tu berdebu, debunya itu tidak berterbangan. Tetapi itu bukan satu-satunya sebab. Sebab yang kedua, dan kerana bahawasanya Nabi SAW melakukan sedemikian pada kubur anak kanda baginda Sayyidina Ibrahim,
alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga pada kubur Sa'ad, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, dan Nabi SAW telah memerintahkan dengannya, iaitu dengan menjurus air pada kuburan Sayyidina Utsman bin Maz'un, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan yang mustahab adalah air tersebut suci lagi menyucikan, dan air yang sejuk, yakni bukan air yang panas, ya. Akhirnya air mutlak lah, air biasa, air biasa, bukan air yang panas. Kenapa air sejuk? Sebagai tafaul, mudah-mudahan Allah menyejukkan kuburan si mati. Yang ini pun kadang orang marah juga, mana ada dalil. Ini tafaul saja. Kalau nak kira kan dalam tanah tu jurus air pun tak jadi apa. Kan dia bergantung kepada amalan dia, ya. Kalau amalan dia bagus, insya-Allah nyaman dia dalam kubur. Kalau amalannya tak bagus, ya, hujan turun mencurah-curah pun itu tidak menyejukkan, ya. Dia masih terseksa. Tapi ini namanya tafaul saja, ya. Being positif saja. Moga-moga Allah menjadikan dia selesa, sejuk di dalam kubur. Ini konsep tafaul, ya. Dan makruh, maknanya eloknya jangan buatlah, tapi kalau buat pun taklah sampai berdosa, tapi tak eloklah dari segi agama. Makruh ni dari segi bahasa maknanya sesuatu yang dibenci. Cuma dia kurang levelnya daripada haram. Haram dan makruh ni dua-dua tu dilarang. Cuma haram ni larangannya tu putus, tak ada pilihan. Kalau buat berdosa. Makruh dilarang juga. Kadang-kadang orang kata alah makruh je pun, kan. Tapi makruh tu dilarang. Cuma kalau buat tidak sampai berdosa. Apa yang makruh tadi? Iaitu menjirus dengan air mawar, atau seumpamanya, kerana perbuatan tersebut adalah satu pembaziran dan mensia-siakan harta. Sebab air mawar tu dah ada kos tambahan pula. Nak ambil rose water tadi, ya, dah ada satu tambahan dan tidak ada apa faedah pun. Tidak dilakukan, ya, oleh Nabi SAW. Yang tadi itu dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita ada elemen ittiba'ur rasul. Jadi tak bolehlah kita sempitkan mentang-mentang kita berpandangan bahawa menjirus air itu adalah supaya debu tidak berterbangan, maka kita terlepas pandang elemen mengikut cara Nabi. Jadi kalau Nabi SAW melakukan demikian, kita melakukan dengan niat untuk ikut Nabi, ada pahala di situ, iaitu pahala mengikut sunnah cara Nabi SAW. Kalaupun kamu tak nak buat, tak perlulah membid'ah, sesatkan orang lain. Lebih-lebih lagi sabit amalan itu daripada Nabi SAW. Tinggal kamu hanya berpandangan ianya tujuan untuk debu tidak berterbangan. Tak apalah, itu pandangan kamu. Jangan paksakan pandangan kamu kepada semua orang. Ya, ada orang selain daripada dia melihat daripada sudut debu, dia juga melihat daripada sudut aku nak buat apa yang Nabi buat. Begitu. Dan ini ada sikap sebahagian sahabat Nabi, apa saja Nabi SAW buat, mereka buat. Misalnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, ada kalanya dia dalam satu perjalanan dia berhenti di satu tempat. Kenapa orang tanya berhenti kat sini? Sebab dahulu aku pernah lihat Nabi SAW ketika lalu di sini, baginda berhenti. Padahal mungkin saja Nabi berhenti kerana sudah sampai masa untuk rehat. Tak semestinya kena berhenti di situ. Tapi cinta kepada Nabi itu mendorong beliau mengikut, ya, apa yang beliau tahu Nabi SAW pernah buat. Walaupun mungkin Nabi SAW buat itu dengan sesuatu tujuan yang tertentu yang ada pada masa itu. Dalam kitab Nihayatuz Zin menyebutkan, wa yundabu rasyul qabri bima'in baridin tafa'ulan biburudatil madja'i. Disunatkan merenjiskan atau menjiruskan kuburan itu dengan air yang sejuk. Kenapa mesti sejuk? Tak mesti. Tetapi sejuk itu sebagai tafa'ul, sebagai mengharapkan bahawa Allah Ta'ala juga menyejukkan tempat pembaringannya. Bukan mesti, ya, macam saya sebut tadilah, ya. Selesa tak selesa orang dalam kubur ni, dia banyak bergantung dengan amalan dia ketika hidup.
Ya, kalau dah memang masih hidup, solat pun dah, agak-agak jirus air satu tank tu pun tak diharapkan keselesaan. Ini hanya tafaul saja. Bukan mesti jirus air mesti sejuk, tidak. Tapi di sini tadi kan disebut makruh menjirus air dengan air mawar. Jadi bila ada satu amalan tidak ada satu dalil yang jelas, ya, Nabi buat atau Nabi larang, ya. Jadi kalau Nabi buat, okeylah, kita tahulah benda itu boleh buat atau sunat buat atau wajib buat. Tapi ada benda yang Nabi tak buat tapi Nabi tak larang. Maka di situlah ulama ijtihad. Jadi yang mengatakan makruh tadi, ijtihad dia adalah kerana tak ada apa faedah. Sia-sia saja. Membazir saja. Bila ijtihad, boleh jadi ulama lain ijtihad dia berbeza. Jadi berbeza natijah ijtihad tu biasa. Kecuali kalau dalil jelas. Ini memang dah jelas, maka ijma', ulama semua setuju. Tapi bila tak jelas, masalah menjirus air dengan air mawar tadi, tidak ada satu hukum yang khusus daripada hadis Nabi SAW atau daripada ayat Al-Quran. Lalu berbeza pandangan di sini, wala ba'sa biqalilin min ma'il wardi. Dan tak masalahlah kalau sedikit air mawar. Jadi dia ada berbeza sikit dengan yang tadi. Tadi dia suruh umum saja. Jirus air mawar makruh. Kenapa makruh? Sia-sia, membazir. Ya. Yang sini dia kata, tapi kalau sikit tak apa. Kenapa pula yang ni cakap kalau sikit tak apa? Yang tadi tak ada cerita pun. Kerana dia lihat daripada sudut yang lain. Li'annal malaikata tuhibbur raihata thayyibah. Kerana para malaikat mengasihi akan bau yang wangi. Jadi tak payahlah banyak dah setakat nak mengatakan bahawa bau itu bau yang disukai oleh malaikat. Ini ijtihadi. Bukan satu benda yang ada nas yang qat'i tentang menjirus air mawar. Tapi kalau menjirus air secara umum, hukumnya di sisi para ulama adalah sunat. Kenapa sunat? Pertama, kalau tanah itu jenis berdebu, maka dia boleh mengelakkan daripada debu-debu itu berterbangan. Apa cerita pula? Sebab biasanya lepas kita gali kubur, yang tanah-tanah tu jadi longgar, dia naik ke atas. Kalau tanah jenis kering, dia akan berterbangan lah, kena orang sana sini. Jadi sunat kita jirus air. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa sunat? Kerana ikut amal perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, baginda sendiri buat, jirus air, atau yang baginda suruh orang melakukan, baginda suruh orang menjirus air di kuburan. Selesai. Jadi kesimpulannya, jirus air itu hukumnya sunat. Tak nak buat pun tak berdosa. Nak buat dapat pahala, tak perlu jirus dengan air mawar. Kalau nak jirus juga, jirus sedikit dengan niat bahawa ini bau yang disukai oleh para malaikat. Itu kesimpulan dia. Jangan pula sampai bergaduh ini Nabi buat hanya kerana debu. Yalah, itu salah satu, bukan satu-satunya. Yang ketiga ni agak mudah jadi kerana kita sudah bincang dalilnya ketika kita bincang isu tabur bunga atas kubur. Ini lebih direct lagi. Iaitu soalan, bolehkah mencacak bunga atau pohon agar ia tumbuh di atas kubur? Jawapan, para alim ulama membolehkannya sebagai qiyas. Nanti kita kata jangan kita lupa bahawa salah satu sumber hukum syarak adalah qiyas. Dia buat analogi. Sesuatu itu tidak ada hukum jelas dalam Quran hadis, tak ada dalil yang jelas. Tetapi ada persamaan dengan sesuatu yang lain yang ada dalil. Persamaan daripada sudut asasnya. Asas hukum itu sama. Bila asas hukum sama, hukum jadi sama. Bahkan satu kaedah yang dipegang oleh para alim ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum syarak itu dia akan berpusing-pusing ikut illah dia. Ada illah, yakni asas hukum, ada hukum. Kalau illah tu hilang, hilang hukum. Kerana illah tu tempat terbinanya hukum. Jadi hukum akan follow. Jadi itulah asas kepada qiyas. Qiyas ni dia akan tengok apa asas hukum. Oh, ada asas hukum ni, maka hukumnya sama.
Jadi para ulama membolehkannya sebagai kias. Kias ke mana tu? Kias kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memacak 2 pelepah kurma di atas 2 kubur dalam hadis yang lalu. Nak pasang live macam ni penat sikit. Panjang ceritanya nak buka tripod, ya. Berbanding yang biasa saya buat sebelum ni, senang letak atas meja. Ada beza. Beza yang pertama, kalau yang atas meja ni orang tengok kurang sedap sebab dia macam mendongak, lebih nampak banyak lubang hidung daripada benda lain. Jadi banyak yang komplain, dia kata, "Ustaz, pakailah yang depan tu cantik sikit." Ya. Bukan tak nak pakai, kita seorang. Lainlah kalau yang ada tim, ada media dia pasang, ya. Tapi saya usahakan juga, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kali saya ditegur kerana kata dia, "Ustaz, ada yang kata Ustaz mengajar tu dah bagus dah, tapi Ustaz minum air tak ikut sunnah," kata dia. "Ustaz minum dengan tangan kiri." Jadi yang sebenarnya saya minum tu dengan tangan kanan. Tapi kalau saya buat live macam atas meja ni, saya akan pakai selfie kamera. Bila selfie kamera, dia akan jadi mirror image. Bila mirror image, nampak macam kita minum tangan kiri lah. Jenuh pula nak kena explain. Jadi kalau macam ni senang, ya. Yang ikut live tengok, ya. Tangan kanan kan. Nampak tangan kanan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi ini dah jadi mudah, ya. Sebab kita dah sebut dalilnya. Iaitu dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa Rasulullah SAW memancapkan masing-masing di atas kubur. Masing-masing itu maknanya 2 belahan pelepah tamar dan tetap memberi manfaat pada semua ruang. Ya. Ini maksudnya walaupun Nabi SAW memancapkan pada satu bahagian saja, tetapi bukanlah bermakna bahagian itu saja. Ya, sebab seluruh kuburan itu mendapat manfaat, ya, daripada perbuatan tersebut. Maksudnya pelepah itu dapat dipacakkan di mana sahaja. So, ada ulama bincang Nabi SAW pacak di bahagian mana? Bahagian kepala ke, bahagian tengah ke, bahagian kaki ke. Jadi sebagai kesimpulan perbincangan mereka, di mana-mana bahagian kubur itu boleh. Kerana tujuannya supaya penghuni kubur itu diringankan. Kalau sedang diazab pun diringankan azabnya. Kalau dalam keadaan kesempitan pun diringankan dengan berkat daripada tasbih daripada tumbuhan tadi. Sebab itulah ulama membenarkan orang-orang bertasbih, berzikir untuk orang mati. Kerana bab aula, dia panggil kias aula. Kalau tasbih seumpama pokok boleh memberi manfaat kepada orang mati, takkanlah tasbih anak Adam, orang beriman, tidak memberi manfaat. Allah berfirman, laqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Maknanya berbanding dengan makhluk lain, anak Adam tu yang mulia. Tiba-tiba tasbih pokok memberi manfaat, tasbih makhluk yang lebih mulia dari pokok tak memberi manfaat. Jadi lebih aula lagi tasbih, ya, orang-orang yang beriman itu memberi manfaat kepada si mati. Itu cara para ulama memahami dalil. Sebahagian orang dia tak nampak lah. Dia tu mana ada, tak ada dalil pun. Ya. Tinggal solat dengan sengaja, mana dalil kena qada. Taubat cukup lah, tak payah qada. Kalau tinggal dengan lupa, lupa kena qada. Kalau tertidur kena qada sebab tu ada dalil. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bermaksud, barang siapa yang terlupa solat dia, bukan sengaja tinggal, terlupa. Tak perasan, tak solat lagi. Atau dia tertidur. Ya. Tidur sebelum zuhur, bangun-bangun dah maghrib. Ataupun dah asar, zuhur tak semayang. Lalu itu tidak berdosa kerana dia tak sengaja, tapi dia wajib qada. Jadi kata dia, Nabi kata yang terlupa dan tertidur qada, yang sengaja Nabi tak suruh qada. Iyalah. Ulama 4 mazhab setuju wajib qada. Kenapa? Kerana mimba aula. Kalau tak sengaja yang tak berdosa pun wajib ganti. Yang sengaja yang berdosa besar tak wajib ganti. Ini namanya mimba aula. Wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma. Mak ayah kita yang sudah berusia, jangan kita kata pada mereka dan jangan kita bercakap kasar. Quran tak kata pun jangan tumbuk, jangan terajang, tak ada pun. Bolehlah terajang mak ayah. Sebab Quran tak kata, Quran kata jangan cakap kasar saja.
Habis kalau cakap kasar pun tak haram. Terajang tak haram. Tanpa dia tak haram. Tentu lebih haram lagi. Hanya kamu cakap kasar saja sudah haram. Ini namanya mimbab aula. Tapi ada orang dia tu gagal faham teknik para ulama memahami dalil. Abad bin Humaid rahimahullah ta'ala dalam musnadnya mengatakan Rasulullah SAW memacapkan pelepah itu tepat di arah kepala si mayat dalam kuburannya. Ini hanya perbincangan tempat meletakkan pokok tadi, tapi hukumnya itu dibolehkan kias kepada perbuatan Nabi SAW tadi. Yang keempat, hukum meletakkan batu nisan di kubur. Ini biasalah. Setakat ini saya belum jumpa atau belum dengar orang komplain. Ni apa letak batu nisan ni? Bid'ah. Tu saya tak jumpa lagi lah. Kalau setakat letak batu nisan, nampak tak ada pertikaian. Tapi kalau orang tanya apa dalil letak batu nisan ni? Jawapan pertama dalil hadis. Bahawasanya Nabi SAW meletakkan sebiji batu yang besar di sisi kepala, yakni di bahagian kepala kuburan Sayyidina Uthman bin Maz'un, dan Nabi SAW bersabda, agar diketahui dengannya kubur saudaraku, supaya aku boleh mengkebumikan padanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Jadi beliau ni sudah seperti keluarga Nabi SAW. Bila Nabi letak batu tu, Nabi explain rational behind. Ada kalanya ulama kena kaji apa sebab Nabi buat macam itu. Ada kalanya Nabi SAW sendiri sebut, aku buat macam ni supaya macam ini. Aku letak batu ni supaya nanti senang nak tahu kat mana kuburan. Sebab kalau tak letak batu nanti mana kita ke bumi kawan kita itu lagi. Ni ada batu ni di sini, dan nanti kalau ada lagi ahli keluarga aku yang meninggal, aku boleh kuburkan di samping dia, dekat dengan kuburan dia. Pendapat ulama di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syatah Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala menjelaskan, dan disunatkan meletakkan batu atau kayu. Tak mestinya batu ya, dalam hadis Nabi letak batu. Tapi oleh kerana rasionalnya sebagai tanda, supaya kubur tu orang tahu, kalau letak kayu pun orang tahu juga. Maka boleh. Kerana bahawasanya Nabi SAW meletakkan sebiji batu yang besar, yakni nisan, di sisi kepala, yakni di kubur Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda sebagaimana yang kita telah bacakan sebentar tadi. Jadi agak clear cut ya. Yang ini yang kadang ada pertikaian. Ada orang kata bid'ah, ya, haram, tak boleh, iaitu meninggikan kuburan. Setakat letak batu nisan, setahu saya tak ada isu ya. Tapi yang orang-orang pertikaikan adalah buat binaan. Kan kadang kuburan tu besar betul. Ada binaan pula atas kubur tu. Terutamanya kuburan orang-orang yang ada pangkat ya, mungkin kerabat atau apa, ada binaan. Jadi orang tertanya-tanya, apa hukum ni buat binaan ni? Itu maksudnya meninggikan kuburan tu. Jadi ada pendetailan ya sebenarnya. Tapi yang di sini hanya disebut satu hukum, iaitu ianya diharuskan ya. Tapi ada perincian sebenarnya yang saya tak pasti ya, dalam cetakan baru adakah Ustaz Mahdi masukkan. Ada perincian tentang membuat binaan di kuburan ini, iaitu kalau di kuburan awam, yakni tanah yang diwakafkan untuk jadi tanah perkuburan, maka itu tidak boleh. Kerana itu mengambil hak orang lain. Cukuplah setakat kamu dikebumikan, sebelah kamu tu orang lain pula nak dikebumikan. Lalu kamu membuat binaan tu mengambil hak orang lain. Tetapi kalau itu tanah persendirian, ya, ada orang dia ada tanah memang dia allocate khas untuk ke bumi ahli keluarga dia, sanak saudara dia saja kat situ. Private property lah. Itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Kerana sia-sia. Ya, ke bumi cukup. Kenapa mesti nak kena buat tinggi-tinggi pula? Ya. Tapi hukum makruh ini dikecualikan sekiranya ada tujuan. Makruh tadi kerana membazir. Tapi sekiranya dikebumikan tu ulama, orang soleh, orang wali misalnya,
maka hilang hukum makruh, kerana dengan ditinggikan itu memudahkan orang untuk tahu bahawa ini kubur orang soleh dan diziarahi. Kerana kelebihan fadilat menziarahi orang soleh ini tidak terputus dengan sebab dia mati. Ada orang kata, kita ziarah dia masa dia hidup, okeylah. Dia dah mati, buat apa nak ziarah-ziarah lagi? Ya, pertama, ziarah kubur orang soleh ni dia masih terpayung dengan dalil umum. Nabi SAW menggalakkan kita ziarah kubur. Fazuruha, Nabi bersabda, maka ziarahilah kubur. Jadi kubur orang soleh tu kubur. Masih terpayung dengan dalil umum, itu satu. Yang kedua, kita digalakkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pada waktu yang baik, di tempat yang baik, dengan orang yang baik, ya. Jadi kebaikan tempat tu ada. Kenapa kita berebut-rebut nak berdoa di multazam? Ada keistimewaan berdoa di situ. Kenapa orang beratur nak masuk raudhah? Ada keistimewaan di raudhah Nabi SAW. Tempat. Ya. Begitu juga masa. Kenapa kita meningkatkan ibadah pada bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan tu ada keistimewaan. Kenapa kita beria puasa pada 10 Muharram? Kerana 10 Muharram tu ada keistimewaan. Dan ada orang yang istimewa. Sehingga kan selepas wafat Nabi SAW pun, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta supaya dikebumikan di sebelah baginda. Kerana ada kebaikan daripada Nabi SAW walaupun baginda dah wafat. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu siap minta izin lagi. Kerana kita tahu Nabi SAW dikebumikan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar dikebumikan di sebelah Nabi pun tak ada masalah lah. Sayyidina Abu Bakar kan ayah Sayyidatina Aisyah. Jadi apa salahnya ayah dikebumikan di rumah saya, misal gitu. Tapi kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak ada pertalian dengan Sayyidatina Aisyah. Bila kiranya orang asing lah. Kalau Nabi, suami. Kalau Sayyidina Abu Bakar, bapa. Umar orang lain. Maka Sayyidina Umar hantar wakil minta izin. Maksudkan Sayyidina Umar kena tikam. Bila kena tikam, ada rasa kemungkinan tak lama. Jadi minta izin, kalau saya mati nanti, minta izinlah dengan Aisyah supaya saya itu dikebumikan. Dan Sayyidatina Aisyah kata, asalnya saya tu berharap tempat tu saya reserve untuk diri saya. Tapi oleh kerana Umar minta, saya izinkan. Tapi Sayyidina Umar pesan, lepas saya meninggal, minta izin lagi sekali. Kot-kotlah dia izin tu sebab segan kat saya. Sayyidina Umar orang yang hebat, yang digeruni. Kotlah masa saya hidup tu dia segan kat saya, diizinkan. Tapi kalau saya dah mati nanti, confirmkan lagi sekali, adakah diizinkan. Jadi diizinkan. Kenapa beria-ria sangat? Kebumilah di mana-mana pun. Kan lain. Kebumi sebelah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, berhulu para Nabi dan para Rasul. Maka kebaikan daripada orang soleh, daripada para Nabi, daripada para wali, alim ulama, tidak akan terbatal dengan sebab dia mati. Masa dia hidup berkat. Sebab dia orang soleh, dia Nabi, dia wali, berkat. Bila dia mati, dah tak ada berkat. Tidak begitu. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, keberkatan daripada orang soleh, orang wali, para Nabi, itu berterusan daripada mereka masih hidup, sehinggalah mereka telah meninggal dunia, masih ada kebaikan untuk kita menziarahi mereka. Jadi oleh kerana ada tujuan ditinggikan kuburan itu atau dibuat binaan, maka hilang hukum makruh tadi. Ya. Jadi ada pendetailannya, dia bukan haram mutlak ataupun makruh secara mutlak ataupun harus secara mutlak. Ya. Tapi yang disebut dalam kitab Ustaz Mahathir ini hanya satu sahaja, iaitu hukum harus, dan dibawa dalil yang sama, sebagaimana dalil tadi. Cuma kat sini ada cerita bila Nabi SAW letak batu besar di kuburan Utsman bin Maz'un tadi, yang jadi dalil letak batu nisan tadi. Jadi Sayyidina Zaid bin Harisah berkata radhiyallahu anhu, kami tahu siapa antara kami yang paling kuat yang telah menganjak batu tersebut ke atas kubur Utsman bin Maz'un, menunjukkan saiz itu besar. Saiz kuburan itu besar. Jadi disitulah diistimewakan bahawa boleh membesarkan kuburan di tanah persendirian. Di tanah awam tak boleh itu sebab dia ambil hak orang lain. Makruh membesarkan kalau tak ada apa-apa keistimewaan, sia-sia saja.
Tapi kalau ada keistimewaan, diharapkan kuburan itu dizarahi oleh orang ramai, maka tidak makruh. Selesai. Okey. Next, hukum talqin di kubur. Ini yang kadang-kadang yang kita kata jadi pertikaian antara yang kita kata kaum muda dengan kaum tua. Sekarang ni ada yang kata Wahabi tapi sebenarnya isu talqin ini bukan satu isu Wahabi tak Wahabi. Ia isu dalam menerima dalil. Dalil ada, tapi dia dinilai sebahagian sebagai tidak cukup kuat dan sebahagian mengatakan kuat. Maka masalah khilaf tak perlu kita sampai nak membid'ah sesatkan orang. Kalau kamu tak nak talqin, terpulanglah. Tak ada pun ulama kata wajib. Tapi kalau kamu sampai bergaduh sebab melarang orang talqin, maka itu berarti kamu tidak faham konsep berlapang dada di dalam masalah yang ada khilaf. Perkara itu telah dibolehkan, mubah oleh para ulama sejak dahulu lagi. Talqin mayat dikubur. Kalau nak kira dalil khusus, ini lebih khusus. Ada orang kata kita tazkirah dikubur, tak payah talqin. Kita bagi tazkirah. Dia tazkirah. Boleh saja bagi peringatan pada orang hidup, gini-gini, kita nanti akan mati juga. Baiklah kita bertaubat, si fulan ni dah sampai ajal dia, dah habis dah peluang dia untuk beramal, kita yang masih hidup jangan lalai, boleh saja. Tapi janganlah kamu menyangkakan tazkirah boleh sementara nak azan dah. Nak azan saya berhenti terus. Bagi saya stop, tidak beri mengejut Okay. Jadi insya-Allah pendetailannya kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu di muka surat 244, hukum melakukan talqin di kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.